Cuba tuan-tuan dengar. Sesungguhnya yang mewajibkan atasmu melaksanakan hukum-hukum Al-Quran benar-benar akan mengembalikan kamu ke tempat kembali. Katakanlah, Tuhanku mengetahui orang yang membawa petunjuk dan orang yang dalam kesesatan yang nyata. Tapi saya ingin tegaskan di sini, Islam bukan membahaskan soal hukum hakam saja. Tapi penting, hukum hakam ni penting. Kan? Dia juga bila ada sebuah negara, dia menekankan soal amanah. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Al-Anfal surah ke-8 ayat 27. Itu soal amanah. Islam juga menekankan soal keadilan. Di antaranya surah An-Nisa surah ke-4 ayat 58, wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adli. Boleh? Jangan kita kata hukum hakam dah semua. Kita nak sebuah pemerintahan yang adil, yang amanah, yang tidak mengambil kesempatan dengan kedudukan. Fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ard wa tuqatti'u arhamakum ulaika allazina la'anahumullah fa asammahum wa a'ma absarahum. Surah 148 749. Tafsir H. Zainuddin Hamidi. Ayat ini menyatakan bila seseorang itu diberi kesempatan memerintah muka bumi, menjadi kerajaan, kalau dia tak ikut Quran, pasti mati. Makna pemerintah wajib melaksanakan syariat Islam. Tapi dah kita keluaran jabatan Perdana Menteri. Kalau Ruminya muka surat 16, kalau Jawinya muka surat 13. Surah Al-Baqarah surah kedua ayat 30. Cukup jelas. Wa in qala rabbuka lil malaika ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika mana kata Allah, kami berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya kami akan jadikan, yakni di atas muka bumi ini khalifah. Khalifah, ulama menyatakan tanggungjawab khalifah ialah iqamatud din wa siyasatud dunyabih. Menegakkan agama dan mentadbir dunia dengan agama. Agama ni benda. Orang Selangor kata benda. Orang Kedah kata binatang apa. Agama tu benda. Kita rojok kitab Muqaddimah Mustikah Hadis keluaran jabatan Perdana Menteri muka surat 39. Ada? Mana? Coba dia. Kitab apa? Sekian dia. Oh, dia 1 dan 2. Jawi. Tapi kita boleh cari. Tuan-tuan dengar sendiri apa dia yang dikatakan agama. Dia dalam bab apa? Sekejap. Boleh tunggu tuan-tuan? Kalau tuan-tuan tak boleh tunggu, boleh baliklah. Saya tak payah sebut dah. Saya baca ya. Tu yang saya suka ada kitab lah. Kan? Allah anugerah kat saya tuan-tuan. Daya ingatan yang kuat. Hada min fadli Rabbi. Surat An-Namli, surah ke-27 di pertengahan ayat 40. Orang selalu tanya saya, macam mana Ustaz boleh ingat macam-macam? Ini adalah kurniaan Allah kepadaku. Baik. Agama. Dengar dia baik. Tanggungjawab khalifah ialah iqamatud din wasiyasatud dunyabih. Menegakkan agama dan mentadbir dunia dengan agama. Agama benda. Saiful, benda. Ada. Agama ialah undang-undang dan cara hidup yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk manusia mendapat dengan sebabnya nikmat yang sebenar dan kebahagiaan yang kekal. Dengar.
Apa pencipta alam ini, tuan-tuan, kita bakal mendapat kebaikan. Disokong kitab ni, muka surat 229. Surah Al-A'raf, surah ke-7, ayat 52. Walaqad ji'nahum bikitab fassalnahu ala ilmin huda wa rahmah liqaumi yu'minun. Dan sesungguhnya kami telah datangkan kepada umat manusia Al-Quranul Karim. Dan segala penjelasan dalam Al-Quran itu kesehatan bagi hamba-hamba kami di dunia dan akhirat. Masalah kebaikan. Kalau kita ingin mendapat kebaikan hidup di dalam sebuah negara, kena kembali kepada agama Allah. Undang-undang dan cara hidup yang telah ditetapkan oleh Allah. Kalau kita berdegil, Allah memberi amaran dalam surah An-Nur, surah ke-24, di pertengahan ayat 63 dan diikuti dengan hadis sahih riwayat Ibnu Majah. Saya akan baca. Tak sebut pun keluar. Tuan-tuan tak payah rujuk lah. Tengok dekat skrin. Mungkin satu hari nanti. Saya kata tak mustahil benda tu. Dan saya pun tak gaduh nak baca, tak gaduh apa nama nak rujuk Quran. Sebut keluar. Ini ayat dia. Surah An-Nur, surah ke-24 di pertengahan ayat 63. Ni saya nak kaitkan tuan-tuan. Apabila manusia berdegil. Orang Kedah kata apa? Dia lupa dah tu. Dulu belajar sana. Yang ni orang Kedah. Orang Kedah kan? Dekat-dekat lah. Apa malu nak jawab lah. Maka kata Allah, berhati-hatilah kamu. Beringatlah kamu. Sesiapa yang menyalahi perintahku. Aku buat hukum hakam berdasarkan ilmu pengetahuan aku sebagai pencipta alam. Tapi kamu berdegil, tak nak ikut. Dua perkara yang akan menimpa kamu. Pertama, musibah. Bala bencana. Atau yang kedua, kamu bakal mendapat azab yang pedih. Tak selesai masalah. Muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala ini milik dia. Kita sebagai penghuninya yang menumpang wajib berhukum dengan undang-undang dia. Takkan kita lebih bijak pada Allah? Kan? Dia yang mencipta alam ni, tuan-tuan. Dia bagi bermacam-macam nikmat. Masya Allah. Kalau tuan-tuan rujuk surah Ar-Rahman. Surah ke-55 ada 78 ayat. Ada satu ayat diulang-ulang. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmatku yang mana lagikah yang kamu nak dustakan? Apa maksud? Aku bagi macam-macam nikmat. Kamu datang menumpang di bumi aku, tapi kamu kurang hajar. Contohnya itulah. Kamu biadab, tak nak ikut undang-undang peraturan aku. Who are you, man? Bila-bila masa dia boleh musnahkan kita, tuan-tuan. Bila-bila masa. Jangan sombong. Sesama manusia boleh sombong. Dengan Allah tolong, jangan. Sekelip mata saja. Dia boleh binasakan kehidupan kita. Betul tak, Tuan Haji? Tuan Haji pernah dengar saya ceramah tak? Belum pernah? Kali pertama. Tu nampak Tuan Haji khusyuk tu. Muslimat faham tak bahasa saya ni? Nak cakap Selangor sangat-sangat pun tak berapa pandai. Bolehlah sikit-sikit.
Kalau nak bagi mahir bahasa Selangor, buka cawangan nombor 2 sini. Mana Tok Imam tadi tu? Tok Imam balik lah. Tok Imam boleh tolong cari kat saya. Ha? Tok Imam kata, aku nak cari kat hang. Tak nak, aku pun duk cari lagi. Jam. Contoh, bukan Tok Imam ni. Tok Imam di tempat lain. Tu tadi tuan-tuan dengar ayat Quran. Saya nak baca hadis. Sewaktu saya di Yaman, saya tanya Syekh, hadis ni sahih atau tidak? Wa ma lam tahkum a'immatuhum bi kitabillah wa yatakhayyaru mimma anzalallah illa ja'alallahu ba'sahum bainahum. Dia dengar tuan-tuan, ni memang ulama hadis. Umur dia sekarang 100 tahun. Masih hidup di Yaman. Nama beliau Syekh Muhammad Ismail Amrani. Saya tak tahulah tuan-tuan. Sewaktu saya di sana, hari kedua. Saya nak keluar pergi supermarket, nak beli barang. Hari kedua kat Yaman, Sana'a. Kebetulan Syekh ni baru pulang daripada masjid, solat asar. Dia datang tuan-tuan, terus kat saya, dia peluk saya. Saya pun kaget. Cakap Indon pula sikit. Kan? Terperanjat Pak Ji. Kenapa peluk aku ni? Aku pun tak kenal dia siapa. Rupanya dia kenal ni Syekh juga, dia kata. Berkat dia peluk agaknya tuan-tuan. Saya pulang ke Malaysia. Saya banyak hafal hadis. Saya ikut kuliah beliau di masjid. Yang berhampiran dengan apartmen yang saya sewa. Umur dia sekarang 100 tahun. Dia mula mengajar ilmu hadis umur 25 tahun. Tuan-tuan tanya bab hadis, tak perlu rujuk kitab. Masya Allah. Di Malaysia tak ada. Kan? Kalau ada ustaz-ustaz kata dia pakar hadis, pembohong. Aku tak percaya. Hak mengaku pakar hadis pun baca silap. Tok Syekh ni dia dengar ya tuan-tuan. Naam, sahih. Sekali itu saya tanya dia. Syekh, hadis ni macam mana kedudukan? Baru baca separuh. Dia kata, siapa kata hadis? Ini kata-kata Sayyidina Ali. Hebat. Kalau tuan-tuan tak boleh bayang macam mana muka dia, tengok muka saya. Macam muka dia. Kan? Nak pergilah ngantuk kan apa. Ini style saya berceramah kan. Style saya berceramah, Quran hadis banyak insya-Allah. Saya beritahu muka surat. Anugerah Allah. Sebab saya nak meyakinkan tuan-tuan dan perempuan. Benda ni ada dalam ajaran Islam. Bukan direka. Hadis tadi. Dan apabila kata Nabi SAW, hadis riwayat Ibnu Majah. Sahih. Hadis pun saya hafal tuan-tuan dengan periwayat dia sekali. Cuma saya tak baca dari an tu berat sikit tuan-tuan. Nah, baca matan dia sudah, riwayat siapa. Dan apabila pemimpin satu kaum tidak mau, enggan melaksanakan, yakni undang-undang dan cara hidup agama, yang disebut agama, yang telah diturunkan oleh Allah kepada mereka. Dan mereka tidak mau menjadikan Al-Quran. Makna hukum hakam tersebut terkandung dalam Al-Quran dan juga As-Sunnah. Di sini saya ingin perbetul balik tuan-tuan. Saya tengok satu video. Agak-agak bukan mengecewakan. Kan? Lebih kurang bukan mengecewakan. Perkataan cari tak jumpa lah. Dia kata, rujukan umat Islam Al-Quran. Sunnah ni ikut pun tak apa. Tak ikut pun tak apa. Oh, jam. Berat tu tuan-tuan. Abang terima tak pernyataan sedemikian? Renung saya satu macam. Nanti saya renung dia 7 macam pula. Nah, kita break kat ni dulu. Saya nak bagi penjelasan. Rujukan umat Islam 2 tuan-tuan. Al-Quran dan As-Sunnah. Dalil Quran An-Nisa surah keempat ayat 59. Fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ila Allah war Rasul in kuntum tu'minuna billah wal yaumil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Hujah hadis Imam Muslim. Muslim jilid 1 hingga 4, taraktu fikum amrain ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada kitaballahi was sunnati. Aku tinggalkan kepada kamu 2 perkara.
Selama mana kamu berpegang teguh dengan kedua-dua perkara ini, selama itulah kamu tidak sesat. Yang kutinggalkan Al-Quran dan Sunnah. Sunnah tu benda, sunnah benda. Dan perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muslimat nak salin, saya ulang semula. Sunnah bermaksud peraturan dan adat yang berdasarkan kepada perbuatan dan perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh, dalam Quran Allah tidak pernah mengajar umat manusia bagaimana untuk mendirikan solat. Betul tak, saudara Saiful? Tapi apa yang ajar kita? Sunnah. Takbiratul ihram, bacaan Fatihahnya, tahiyat awal, tahiyat akhir, bagi salam. Sunnah. Jadi ungkapan tadi memang tak betul. Sunnah ikut pun tak apa, tak ikut pun tak apa. Saya tengok 2 kali video tu. Saya memang takut nanti saya silap dengar. Kan? Jangan tuan-tuan, saya dah bagi dari Quran tadi. Untuk menguatkan hujah, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam akan disambung oleh Nabi Isa. Terima kasih Tuan Haji kena bagi tahu dah kitab ni. Nah. Dalam kitab ni, jilid pertama ni mukadimah dengan jilid pertama. Dalam jilid pertama nanti saya baca. Nabi Isa alaihissalam akan diturunkan semula oleh Allah. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan perempuan, Nabi Isa alaihissalam belum wafat. Betul atau tidak? 3 orang lah. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Hampa bagi dari Quran kat aku. Sembang ke mai? Muslimat, salin. Nabi Isa belum wafat. Ali Imran 55. Nabi Isa tidak mati di palang. Dia tidak disalib. An-Nisa ayat 157, 158. Dan tanda-tanda akan berlakunya kiamat. Nabi Isa akan diturunkan semula. Az-Zukhruf surah ke-43 ayat 61. Tu dia. Tak komplit lagi ya. Cik Imam. Macam ni penceramah macam saya sepatutnya layak keluar muncul ke kaca TV tau. Baru orang faham Islam. Kan? Ni TV ya. Tengok janggut panjang tak? Ingatkan Al-Hijrah. Nah, Ali Imran 55, An-Nisa 157, 158 dan Az-Zukhruf ayat 61 dalil Nabi Isa AS akan diturunkan semula untuk memimpin umat Islam di akhir zaman. Cuba dengar baik-baik. Beliau adalah ulul azmi. Saudara Saiful tak lari tajuk. Okey, ano? Yang mana ingat, saya malah nak prepare. Hijrah ke mana? Apa tajuk? Hijrah ke mana? Hijrah ke Si Jangkang. Nak pergi mana lagi? Kan? Nak bagi faham matlamat hijratul rasul. Kemudian setelah tertegaknya negara Islam, dilaksanakan syariat Islam, bagaimana kedudukan orang bukan Islam? Saya akan jawab. Tuan-tuan dengar, insya-Allah menarik. Berdasarkan Quran hadis, termasuk perlembagaan persekutuan. Itu yang mahal tu. Mahal. Berapa nak bayar aku? Mahal. Siapa? Saya pun bayar. Saya kalau Nazir tak datang tak apa. Setiausaha tak hadir. Jangan benda hari tak datang. Jadi datang? Jam lah aku malam ni. Dah lah datang jauh.